Sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apakah Zafrul boleh dituntut bayar ganti rugi 100 juta ringgit kerana lompat parti? Itu persoalan Puad Zarkasi untuk Tengku Zafrul. Kita tahu Tengku Zafrul baru sahaja mengumumkan memohon keluar parti, bahkan mahu menyertai parti PKR. Cuma tak pastilah, adakah Tengku Zafrul akan terkena dengan undang-undang lompat parti yang ditandatangani ataupun telah disahkan dalam perlembagaan, dalam arahan perlembagaan Parti Barisan Nasional UMNO, yang mana kalau menang dalam pilihan raya dan jadi ahli parlimen atau adun, jika lompat parti terpaksa membayar ganti rugi sebanyak 100 juta. Persoalannya ialah Tengku Zafrul bukan ahli parlimen. Beliau tidak pernah menang dalam mana-mana parti dalam pilihan raya. Cumanya, beliau menjadi menteri dalam kabinet kerana kota terhadap UMNO. Kota UMNO yang mana menyediakan satu ruang untuk Tengku Zafrul menduduki kabinet Anwar Ibrahim. Jadi, pada pendapat anda rakan-rakan penonton dalam channel ini, perlukah Zafrul membayar 100 juta ganti rugi kepada Parti Barisan Nasional UMNO? Habislah Tengku Zafrul kali ini kalau benar-benar itu berlaku. Baik, sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi dengan anda satu produk kesehatan yang terbaik. Bagi sesiapa yang ada masalah kesehatan seperti kencing manis, gout, tinggi darah, apalagi ya, semua jenis penyakit lah yang ada, jangan lupa untuk menghubungi saya jika anda berminat. Ini produk terbaik yang pernah ada di pasaran. Produk ini for life. Produk ini bukan obat, ini ialah satu imun badan, terapi imun badan yang meningkatkan imun badan kita semua. Kita kena penyakit, secara ringkasnya, kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Kita sembuh daripada penyakit pun kerana imun badan kita yang menjadi baik, yang menjadi pintar. Dan ada juga disebabkan oleh imun badan yang bodoh. Jadi, Transfer Factor for Life ini mengajar, mendidik imun badan kita menjadi kuat semula untuk menentang penyakit dan menyembuhkan kita daripada penyakit. Jadi itu sebabnya saya sangat tertarik dengan produk ini, sebab dia membantu dari dalam melalui anugerah semula jadi Tuhan. Imun badan kita ini ialah ubat semula jadi yang diberikan oleh Tuhan. Jadi tak perlu bergantung sangat kepada ubat, atau jangan lagi bergantung dengan ubat. Bergantunglah kepada imun badan kita yang bijaksana melalui produk ini. Jadi siapa yang berminat untuk lebih lanjut, tak nak cerita panjang, hubungi nombor yang tertera ini. Okey, kita nak cerita sekarang tentang politik. Bercerita tentang politik pula. Adakah Tengku Zafrul akan dikenakan bayaran 100 juta sebagai ganti rugi? Habislah Tengku Zafrul kali ini bankrupt. Puad Zarkasi mendesak parti mengambil tindakan tegas terhadap Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz yang mengumumkan meninggalkan UMNO untuk menyertai PKR. Beliau juga meminta parti menyemak semula. Aku janji ditandatangani Tengku Zafrul semasa menjadi calon Barisan Nasional BN pada pilihan raya umum ke-15. Ia termasuk kemungkinan menuntut pampasan 100 juta ringgit. Sekiranya tindakan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri itu yang tewas dikerusi Kuala Selangor pada PRU lalu dikira sebagai lompat parti. Kata Puad, saya akan mendesak UMNO semak balik aku janji semasa Tengku Zafrul menjadi calon BN di PRU 15. Apakah Zafrul boleh dituntut membayar ganti rugi sebanyak 100 juta ringgit kerana lompat parti, katanya dalam Facebook. Terdahulu, Tengku Zafrul yang juga ahli MKT UMNO menerusi satu kenyataan malam tadi, mengumumkan peletakan jawatan sebagai Ketua UMNO bahagian Kota Raja dan ahli parti itu yang disertai sejak 1997. Puad juga yang merupakan Speaker Dewan Johor menegaskan isu penyertaan Tengku Zafrul ke dalam PKR akan dibangkitkan dalam mesyuarat MKT akan datang sambil menggesa UMNO mengambil pendirian lebih tegas terhadap tindakan itu. Saya pasti akan membangkitkan isu Tengku Zafrul mahu menyertai PKR dalam mesyuarat MKT akan datang, kata beliau. UMNO juga mesti menegur Presiden PKR jika permohonan Zafrul diterima tidak memadai dengan kenyataan UMNO rasa kesal
mesti ada perbincangan awal secara sulit yang jadi punca Zafrul sertai PKR katanya. Bertepuk tangan sebelah tidak akan berbunyi, tambah beliau lagi. PKR mesti diberikan amaran, kata Puad. Jika dibiar, tikam belakang akan berlaku lagi. Jangan salahkan UMNO jika akan hilang kepercayaan terhadap Perdana Menteri ke-10. Kerjasama kerajaan perpaduan akan rosak binasa, kata beliau lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Persoalan ini, adakah Zafrul dan Rafizi akan bergabung? Idea ini muncul daripada saya apabila dua perkara yang saya terfikir di dalam ulasan, yaitu kalau UMNO tolak permohonan Zafrul untuk keluar daripada parti dengan syarat kalau dia nak keluar dia tak boleh menyertai PKR, apa yang jadi kepada Zafrul. Saya rasa adalah tidak mustahil untuk kita menjangkakan UMNO mungkin akan membenarkan Zafrul keluar parti UMNO. Tapi dengan syarat dia tidak boleh menyertai PKR. Kalau itu yang UMNO buat, apa yang boleh dilakukan oleh Zafrul? Sama juga kesnya kalau UMNO sudah benarkan tapi PKR tak benarkan sebab untuk menjaga setia kawan dan tidak mau dituduh sebagai menikam belakang kawan, yaitu UMNO yang menyokong kerajaan perpaduan ini, kemana Zafrul? Itulah persoalan dia yang timbul. Akhirnya daripada persoalan yang penting, getir, kritikal itu, satu saja jawaban yang mungkin boleh berlaku. Ingat, dalam dunia politik apapun boleh berlaku. Kemarin musuh, hari ini kawan. Kemarin kawan, besok musuh. Mungkinkah Tengku Zafrul dan juga Rafizi Ramli dan juga Khairi Jamaluddin dan juga Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, kumpulan geng muda ini akan bergabung membentuk jajaran politik yang baru? Saya rasa ini tidak mustahil. Mereka boleh melakukannya sebab kesemua mereka ini mempunyai pengalaman yang luar biasa. Menteri Ekonomi yaitu Rafizi Ramli dia pernah menjadi timbalan presiden. Khairi Jamaluddin, kalau nak cakap tentang jawatan menteri, semua dia pernah. Hampir semua dia pernah. Prestasinya juga sangat luar biasa baik. Pernah jadi ketua pemuda. Begitu juga dengan Tengku Zafrul. Dia walaupun tak pernah jadi ahli parlimen, tetapi dia sudah menjawat pelbagai jawatan dalam kabinet. Pengalaman luar biasa, gerak kerja yang hebat. Dan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman pula pernah jadi presiden parti, pernah jadi menteri, dan sekarang ini juga masih hebat. Empat orang ini kalau bergabung pasti boleh menggegar Malaysia. Apa pendapat Anda? Sementara Anda menaip dalam ruangan komen itu, saya nak kongsi dengan Anda semua satu produk yang bagus di pasaran. Produk ini adalah produk Folife Transfer Factor atau Folife. Produk ini adalah produk yang terbaik yang pernah saya tahu ada di pasaran. Dan yang lebih hebat lagi ialah kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah atau jadi bodoh. Ada orang kena penyakit karena imun badan lemah. Ada orang kena penyakit sebab imun badan jadi bodoh, menyerang diri kita sendiri. Dengan adanya produk ini membantu. Ini bukan obat, produk ini membantu meningkatkan semula kualiti imun badan kita sehingga 200, 300, dan 400%. Dan selain daripada itu, ianya juga mendidik imun badan kita menjadi pintar supaya tidak menyerang tubuh badan kita. Banyaklah penyakit-penyakit tubuh badan kita yang disebabkan oleh imun badan yang bodoh, termasuklah termasuklah gout dan macam-macam lagi lah. Jadi dengan baiknya imun badan kita, semua penyakit pun boleh sembuh. Kita sembuh daripada penyakit bukan saja karena obat, yang sebenarnya tidaklah elok kalau kita bergantung sepenuhnya kepada obat,
tapi kita sembuh karena semula jadi kita ada imun tubuh badan yang dicipta oleh Tuhan. Tapi kadang-kadang dia jadi lemah, kita perlu perbaikinya semula. Kalau nak produk ini, hubungi di nomor ini. Oke, saya ada testimoni yang bagus. Ini obat kolesterol saya dan saya sudah makan, dan ini 7 hari bulan 4 2025. Tapi selepas saya menggunakan ini, saya lebih yakin dan saya tidak lagi mau makan obat. Saya tidak mau bergantung lagi pada obat. Bagaimana dengan kamu semua? Baiklah, kita teruskan cerita tentang politik pula. Kalau 4 orang trio politik hebat ini, 4 orang ini, yaitu Rafizi Ramli, Tengku Zafrul, Said Sadiq, dan KJ. Kalau tambah lagi lah saya dengan Syaril Hamdan bergabung membentuk parti politik yang baru, jajaran politik yang baru, apa pendapat kamu? Saya rasa boleh menggegar Malaysia. Sekarang ini kita sebenarnya memerlukan pemimpin-pemimpin muda yang proaktif. Bukannya yang tua itu tak bagus, tapi kita perlukan generasi yang baru. Takkanlah kita nak harapkan orang-orang tua yang tidak lama lagi akan bersara. Kita perlu pelapis yang terbaik. Jadi pelapis-pelapis yang terbaik itu sudah saya senaraikan tadi. Jadi tolong tinggalkan komen kamu, pada pendapat kamu, patutkah 4 orang ini bergabung? Tinggalkan komen. Jangan lupa beli produk ini, jangan sampai sudah terlambat barulah terngada. Oke, saya nak kongsi baru sebentar tadi, ada seorang yang kena kanser payudara tahap 4, stage 4. Beberapa bulan yang lepas mengalaminya dan dikatakan tiada harapan lagi. Tapi apabila orang ni kalau sudah ada penyakit, semua pun dia sanggup. Beli apa saja pun dia sanggup. Jadi dia belilah. Dia coba, akhirnya sekarang ini dalam proses pemulihan dan mengejutkan dokter. Kalau mau tahu ceritanya, hubungi saya di nomor telepon ini. Kita jumpa lagi. Politik tetap politik, tapi cerita kesehatan mesti diutamakan. Kita jumpa lagi.